Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar dan juga pendengar. Okey, kita sambung perbincangan kita bagi topik sequence and series perbincangan untuk exercise ni. Okey, kita lihat pada soalan 31. Kita diberi apa dekat sini? We are given the series yang ini series, lepas tu by using the root test. So root test so kamu tengok handout root test macam mana. Cuma bila kita nak buat root test ini dia sebenarnya root test ini dengan ratio test adalah pattern dia lain, tetapi dia punya nilai P tersebut ni dia berkongsi dengan ratio test. Maksud dia kalau kita ada ini, sebelum ni kita ada ratio test kan kita pakai limit, betul tak? Kita pakai limit kan. Itu kalau ini kita ada limit, lepas tu an plus 1 over an, betul tak? Macam ni kan. Lepas tu kita nak carilah hasil dia apa. Hasil tu kita tengok jadual kat sini, kita boleh determine sama ada dia converge ataupun diverge. Ratio test pula dia ada nilai P dia juga, dan untuk penentuan nilai P tersebut dia sama macam ratio test. Boleh? Dia sama ni root test. Ini silap. Ini adalah root test. Okey? Ini adalah root test. Root test tu macam mana? Root test tu adalah ini. Apa tu root test? Di mana kalau kita diberi suatu contohnya soalan macam ni lah tengok yang macam ni, kita boleh kuasakan dia dengan 1/n. Okey, 1/n. Ini adalah root test. Nanti kita tengok beberapa contoh yang lain. Bagaimana penggunaan root test ini boleh kita gunakan pada series. Ini salah satu contoh lah di mana kita boleh guna root test. Jadi kita hanya perlu applykan ini sahaja, tapi ada limit jugalah. Ini limit juga dia compare dengan ratio dia ada limit juga, tapi dia an plus 1 over an. Ini adalah ratio. Ini adalah root. It depends pada function yang diberilah. So, ada setengah function kita sesuai guna ratio. Ada setengah function sesuai guna root test. Okay, let's say kita apply root test. Pasal dalam soalan ni, dia paksa kita guna root test kan. This is the requirement. Kita gunalah root test tu. So, jadi, mana soalan dia? Ini soalan dia. Jadi, apabila kita apply root test, kita hanya buat ini sahaja. Kita kuasakan dengan 1/n. Dan kita akan dapati apabila kita masukkan, kita dapat yang ini. Hati-hati kat sini This part need to be very careful. Yang ini. So apabila kita dapat ini, yang mana-mana ada constant tu, yang ada nombor tu kita keluarkan. So sebab itulah 2 ni, bukan 2, 1/2 ni saya keluarkan dekat sebelah. Tinggal macam ni. Boleh? So ini kita dapat. Now we are going to solve yang bahagian limit tu, yang bahagian ini. So macam mana kita buat ini? So kena ingat balik limit problem. So maksud dia kita nak guna ini masa kita mempelajari L'Hopital, kan ada 4 bentuk kan L'Hopital tu. Salah satu bentuk tu adalah yang menggunakan ln. Ingat tak? Yang menggunakan ln tu kan. So jadi kita apply yang itu. Ingat semula yang ini, ingat tak? Ingat semula yang ini, di mana kita akan lnkan both side kan. Dan kalau ini kita boleh turunkan ke bawah. Selepas kita ln boleh turunkan ke bawah. Sebab itulah kita ada 2/n dekat sini. Dan kita solve macam biasa. Saya tak tunjukkan ini Saya cuma paparkan sahaja apa yang perlu kita buat. Jadikan fraction, apply the L'Hopital. Ingat kan? So macam ni. Kita nak tengok jawapan last berapa sebenarnya. Apabila kita apply ln dan sebagainya, ini dalam topik L'Hopital so kita dapat jawapan dia kosong. So jangan lupa tadi kan kita asal daripada sini kan. So maknanya kita dapat ln y, hasil akhir adalah kosong, betul? So y adalah eksponen kosong. Eksponen kosong sama dengan 1. Nampak tak? Inilah last sekali. Nampak tak? Ini kan. So jadi maknanya 1 adalah hasil akhir kita. So jadi kita punya P sebenarnya, apabila kita menyelesaikan ini, kita dapat P ni sama dengan 1. Nampak? So,
By using the root test, P tu 1. Cuba tengok table tadi. Kalau P tu 1, dia berada dekat mana? Dia berada dekat, bukan 1. Sekejap. Mana dia? Oh, ini memang 1. Tapi jangan lupa kita ada yang ini. Setengah ni. So, maknanya dekat sini adalah setengah darab 1 lah. So, dapat 1/2. Betul? So, P kita adalah 1/2. So, kalau P kita adalah 1/2, dia berada dekat mana? Dia berada dekat sini. Betul tak? Nombor 1 kan? Maka dia converge lah. Nampak tak? So, maknanya oleh sebab P sama dengan 1/2, which is less than 1, maka the series converge by root test. By root test. Boleh? So, jadi dekat sini, ini bukan ratio tapi root test. Macam tu. Boleh ya? So, kita dapat 1/2. Ini converge by root test. Boleh tak? So, another example untuk root test adalah pada soalan 32. Cuba tengok. Ini 32. So, jadi sama. Is it the same? N kuasa 2, 2N. Lain. 2 kuasa N kuasa 3. Dia suruh kita pakai root test. So, jadi kita gunalah root test. Root test tu maksudnya kita tarik ini keluar. Sebenarnya 2N kuasa 3 darabkan dengan 1/N. Macam tu. Nampak So, jadi bila kita buat, ini kena buat hati-hati. Saya besarkan sikit. Macam ni. Nampak? So, daripada sini, kita dapat ini. Clear? So, jadi, sampai sini, kita dapat yang ini. Ini rujuk soalan nombor 31. Sampai sini, kita rujuk soalan nombor 31 tadi. Macam mana kita buat. Yang pakai loan tu. So, kamu guna yang itu. Boleh? So, bila kamu guna yang itu nanti, kamu akan dapati hasil dia adalah 1. So, jadi, 2 darab 1, 2. So, maksudnya P kita adalah 2. P kita 2, kalau tengok jadual, ini P kita adalah 2 kan? Dia berada dekat mana? Dekat sini, betul tak? Maka dia diverge. Right? So, maknanya by using the root test, the series is diverge. Boleh? Okey, dekat sini. Oleh kerana ini, maka the series is diverge by root test. Okey So, itu adalah soalan nombor 32. Nombor 33 pun sama juga. Iaitu penggunaan root test. Cuma soalan ini disuruh kita pakai root test. So, kamu boleh tengoklah kalau nampak soalan macam ni, definitely kita boleh pakai root test, which is more easier to solve it. Okey. So, jadi maknanya kita ambil je semua-semua ni. Ini 1/1 plus N. Kan kuasa N kan? Darabkan terus dengan 1/N. So, boleh cancel. So, yang tinggal adalah 1/1 plus N sahaja. Betul? So, ini sahaja. So, sebab itulah kamu dapati we are going to solve only this part. So, kita boleh masuk ke je lah nilai tu kan? Nilai tu kita dapat 1 plus infinity. Kita dapat 1/infinity. Dapat kosong. Betul tak? So, P kita adalah kosong. P sama dengan kosong untuk root test. Tengok balik sini. P sama dengan kosong. So, dia akan pergi kepada sini. Betul tak? So, dia adalah converge by root test. Boleh tak? By root test. Ini root test. Okey? So, itulah penjelasan bagi soalan nombor 33. Habis yang itu So, itu adalah beberapa contoh. Nombor 34 lain sikit.
dia patah balik ke benda yang kita bincang sebelum ini. Nampak tak kat sini? By using the alternating series test, determine the convergent or divergent of the given series. So, bila kita tengok series ini, memang kita boleh guna sama ada apa? Alternating ataupun absolute. Betul tak? Sebab dengan adanya yang ini, series itu akan mengandungi terms yang positif dan juga negatif. Nampak kan? So, kalau tengok pada alternating, mana tadi? Alternating, here we go. Alternating ini, kita ambil the positive parts, kita cari dia punya F prime dia, pasal kita nak pastikan dia decrease Lepas tu kita cuba cari limit dia. Dapat tak kosong? Kalau kosong, dia converge. Kalau tak dapat kosong, kita apply TOD for the diverge. Untuk mengesahkan dia diverge lah. Boleh? Okay, good. Jadi, ada banyak benda kat sini Okay, tak apa. So, jadi ini adalah penjelasan. Kamu tengok untuk alternating test, pilih AN yang positif, check dia decrease, tengok limit dia sama dengan kosong tak? So, kalau ya, maka dia adalah converge. Boleh? So, apa kat sini? Kalau semua ni okey, maka dia converge. Jika syarat ketiga ni tidak dipenuhi, maka cuba TOD untuk mengesahkan dia diverge. Ini yang saya maksudkan tadi tu. Nampak kan? Good. Okey, apa yang sebelah kiri ni pula ni? Okey, ini mungkin kamu boleh tengok hati-hati sebab dia kata kan. Bagi F prime, ini untuk yang part decrease tu. Sebab kita memang kena ensurekan dia decrease untuk alternating memang kena buat. In most cases, dia adalah benar. Untuk ini. Akan tetapi, ada kemungkinan juga F prime ini F prime ini benar untuk selang tertentu sahaja. So, maksud dia macam ni. Maksud dia, kalau kita ada suatu series, let's say kita tak tahulah A, B, C, D, E, F, G dan sebagainya lah Kalau kita tambahkan semua, dia jadi series. Mungkin kita dapati bahawa series ini ada beberapa term. Let's say the first 3 term sahaja yang sebenarnya F prime tu positif. Tapi the rest of the series adalah F prime dia negatif. Dalam kes yang macam ni, kita masih boleh pertimbangkan F prime tu negatif. Clear? Boleh? Tapi sebahagian kecil sahaja. Sebenarnya within the range of, let's say, I don't know, mungkin X tu kita boleh ambil di antara katakan 1 hingga 2 sahaja. Tetapi 2 hingga infinity tu, semua tu adalah F prime tu adalah negatif. So maknanya kita boleh ini adalah F prime positif, ini F prime negatif. So maknanya dalam kes macam ni, kita boleh katakan F prime itu adalah decrease jugalah. Sebab dia hanya merangkumi, yang positif tu hanya merangkumi kecil sahaja. So kita boleh abaikan this part, kita take this part. So ada kes macam ni Ada kes macam ni. Sebab kalau kita tak boleh mengesahkan F prime tu less than 0, kita tak boleh pakai alternating. So now kita andaikan in most cases F prime tu negatif. Walaupun ada kes yang sebahagian kecil daripada siri tu mungkin dia bukan decrease, dia increase. So kita just abaikan yang itu. Boleh? Itu yang saya cuma nak sampaikan. Okay, now bila kita guna alternating, maka macam biasa, sebab function ni apa? 1/n aja kan? 1/n, maknanya kita ada yang ni, kita cari dia punya y prime, memang confirm decrease, kita check for the limit, dapat kosong. Cantik lah tu. Kan? Dia decrease, dapat kosong. Dia decrease, dapat kosong. Settle. Clear? Okay. So, soalan ini 34 tak ada masalah. Dia adalah converge by alternating series. Alternating test. So,
Tengok pula yang lain 35. What happen? Dia suruh kita cari gunakan alternating tetapi function yang ini. Yang tu So jadi maknanya of course kita akan considerkan yang ini kan. So kita ambil yang itu. Ini katakan kita kena check dulu y prime dia lah. Y prime dia apa cerita kan. So bila kita check y prime, okey cantik. Ada negatif kat sini kan. So dia decrease, settle. Tapi apabila kita guna setup limit, kita tak dapat kosong. Nampak? Kita dapat 3/4. Jadi dalam kes yang macam ni, kita tak boleh kata dia converge. Cepat-cepat kita apply TOD dan TOD tu dapat nilai ni, maka kita katakan dia adalah diverge. Nampak? Boleh? So dalam hal ini jawapan dia adalah diverge. So kita dah jumpa satu contoh di mana kita guna yang ni. Kan? Kita guna alternating. Ini okey, ini tak okey. Kita apply TOD, jawapannya diverge. So dia adalah diverge. Boleh? Dan memang kita guna alternating pun. Cuma dekat ujung tu kita terpaksa guna TOD. Nampak tak? Okey. Good. So dekat sini ini apa ni? Oh, ini cuma as a reminder sajalah ya. TOD ni kita guna bila? Apabila kita set up limit, dia dapat satu nilai yang tak sama dengan kosong ataupun dia dapat infinity. Itu adalah diverge. Alright. Settle yang tu. Now kita bagi kepada mana contoh yang kita pernah. Yang ini guys. Okay. Yang ini. Tahu tak apa masalah soalan ini? Soalan ini, okay fine. Soalan ini dia suruh kita guna alternating. Kita dah nampak dah. Memang cantik lah. Kita akan guna alternating. Di mana kita akan consider yang ini. Kita akan check dia punya F prime. Betul tak? Ataupun Y prime lah. Nak cari, kita nak make sure dia decrease ataupun tidak. Sepatutnya kena decrease lah. Masalahnya, apabila kita nak check Y prime, ini berlaku. Cuba kamu tengok. Kita start dengan ini, betul tak? Samalah. Kita nak pakai X pun boleh. Tapi apabila kita guna, kita tak nampak pun ada negatif somewhere dekat sebelah tu. Nampak? So, how do we know Y prime tu adalah decrease? Dekat sinilah yang saya katakan, nanti akan wujudnya, ini, persoalan dia adalah, nampak tak? Saya lihat kat sini persoalannya, adakah F prime ni sebenarnya positif? Jawapannya ya. Tetapi memang ya. Kita nakkan decrease kan, tetapi dia increase pula. Adakah dia increase? Jawapannya ya, tetapi hanya pada selang ini sahaja. Okey. Hanya pada selang itu. So sebab kalau kamu tengok sini, yang ni besar ni, daripada 1 sampai infinity. Tetapi bila kita check Y prime dia hanya greater than 0 hanya pada selang ini sahaja. So the rest of the X value ataupun N value lah N kan, kita pakai N kan, adalah F prime dia negatif. Okay, so kamu tengok macam ni saya buat. Itu macam mana kita dapat nilai ni. Yang satu ni memanglah, kan dia memang start dengan 1 kan. So ni kita dapat dari mana? So ini cara dia macam mana kita nak buat. So jadi kita akan assumekan dia sebenarnya dia adalah negatif. Sebab in most cases, in most N value, X value, dia adalah less than 0. F prime dia less than 0. Okay, settle. Ini kita consider yang kita consider F prime ni negatif ya, in most cases ya. Tapi kita jumpa satu contoh sekarang ni, rupanya ada sebahagian nilai-nilai X ataupun N yang sebenarnya greater than 0. Tapi kita tak ambil kira. Boleh? So now settle yang ini, kita check dia punya limit pula. So limit tu macam biasalah ya, kita cuba. Dan limit itu fortunately kita dapat kosong. Cantik lah. Kan? So jadi as long as ini fulfill,
dapat kosong, dia converge. Okay. So jadi converge by CP. Ya. So inilah yang sebut tadi tu. Boleh? Okey, selesai nombor 36. Kita pergi kepada nombor 37, which is dah jadi lain. Soalan ni lain sebenarnya. Okey, nombor 37 tu melibatkan apa? Kalau kamu baca, for what values of x do the following power series converge? Dia bagi power series macam tu. Okey, dia sebut power series. Power series tu apa? Benda yang paling mudah kita nak tahu dia adalah power series ataupun tidak adalah dia punya terms kat sini ada x, ada n. Perasan tak? Sebelum ini kita tak ada x kan? Okey, contoh. Kita patah balik ke atas Contoh ni. Ada x tak? Tak ada x. Contoh 35, ada x tak? Tak ada x. Ada satu sahaja variable kan? N kan? Now, apabila kita pergi kepada soalan yang melibatkan power series, ini kamu akan perhatikan bahawa it is a combination of x dan juga n. Boleh? Nampak? Okey. So, kalau kamu rujuk handout yang saya berikan kepada kamu, power series ini dia apa ni? Theorem of power series. Okey, kalau kita buat macam ni theorem of power series. Katakan kita buat yang baru lah Kalau kita tulis ini theorem, let's say theorem of power series. Apa yang kita nak buat sebenarnya dan apa yang ada dalam tu. Okey. Dia melibatkan dua benda yang kita nak cari sebenarnya, iaitu dia sebut R dan juga I. R tu apa? R tu adalah disebut radius of convergence. I tu apa? Interval of convergence. Ini adalah R tu adalah radius of convergence. Apa tu I? I tu adalah interval of convergence. Nampak Interval of convergence. Okey, kalau tengok soalan, dia minta apa tu? What value of x? Maknanya kita nak cari nilai x. Selang bagi nilai x. Maknanya ini nak cari I. Interval dia. Clear? Boleh? Okey. So, jadi, apa syarat dia? Okey, ada beberapa rules lah yang ada beberapa step yang kita kena buat apabila kita bertembung dengan nak cari R, nak cari I dan sebagainya. Pertama sekali, kita kena choose appropriate test lah. Test yang sesuai. Normally, ini kita katakan step lah. Steps apa nak ambil. Pertama sekali, kita akan pilih test yang sesuai. Biasanya kita akan guna apa? Kita akan guna ratio test. Kita akan, ataupun kita mungkin boleh gunakan geometric test. Ada dua test yang kebiasaannya kita boleh gunakan. It depends pada soalan. So mostly kita akan guna ratio test. Boleh? So jadi lepas kita guna ratio test, so ingat baliklah ratio test tu apa? Kan? Ratio test tu kan kita guna limit, betul tak? Ini kan kita guna limit macam ni. Kita apa? A n plus 1 over a n. Betul tak? Yang ni kan? Kita guna yang ni. Cuma dalam ni nanti adalah x dengan y sebab dia dah masuk power series. Yang sini, dalam ni nanti, ini formula mudah aja. Tapi bila kamu masukkan nanti, dia akan bercampur-campur. X dengan N, X dengan Y pula. X dengan N, dia bercampur-campur. Ya? Ini yang pertama. Bila kita apply ratio test, kita akan cuba solve dia, betul tak? Solve dia nanti. Dekat sini, kita akan dapati nombor 2 ini, kita akan dapati nilai R. Kita akan dapat solution lah. Ini kalau kita teruskan, ini, katakan kita dapat solution lah, katakan dapat solution. So, we do not know. So, solution ini kena hati-hati. So, kalau dia ada 3 case. Kalau solution ini, okey, ini, katakan ada
ada hasil, ada answer, ada jawapan lah. Contoh dapat modulus X. Contoh je. Right? Ini satu kemungkinan. Right? So, kalau solution ada answer, maka kita kena work out dengan cari R dan cari I. Contoh macam tu. Yang kedua, kalau solution daripada ratio test tu, kita dapat nilai infinity. Kalau dapat nilai infinity, R dengan I tu tak payah kira, sebab automatically R tu adalah sama dengan kosong dan I tu adalah the point X, iaitu kosong. Macam ni, yang X sama dengan kosong. Boleh? Ini memang tak payah kira lah. Dan yang ketiga, kalau solution yang kita cari tu kosong. Okey? Kalau kosong, sama juga tak payah kira, di mana R tu adalah all real numbers. Semua sekali. Yang ini, di mana I pun dia akan follow R tu, dia adalah all real number. Kalau nak buat notation, dia ada negative infinity dan sampai positive infinity. Dia macam tu. Okey? Ada 3 case tau. Solution tu apa? Solution tu adalah solution daripada ratio test tu sendiri. So basically ada 3 test. Nampak tak? Ini adalah power series. How we solve the power series. Dia power series besar sebenarnya. Cuma part of it kita nak mencari R dengan I, radius of convergence dan juga interval of convergence. Jadi step kita apply ratio test, see what is the solution. Ini. So solution ni ada 3 case. Case yang pertama yang ini, case yang kedua yang ini, case yang ketiga macam ni. Nampak? Alright. So itu yang mudah cerita lah. Jadi kita tengok soalan ini. Kita akan apply ratio test terlebih dahulu. Ini apply dulu. Nampak So jadi kita akan cari AN, akan cari AN plus 1. Nampak tak? Dia dah bercampur-campur Ada X, ada N. Lepas tu kita bahagikan dia. Inilah kita bahagikan lah. Ini start ratio test lah. Saya tak buat limit kat depan tu. Sebenarnya depan tu ada limit. N approaches to infinity. Ini patut ada kat sini lah. Ada kat sini dan sebagainya. Saya tak tulis lah. Saya tulis kat bawah je lagi. Jadi apabila kita selesaikan, bila kita masukkan ke dalam ratio test tu, kamu akan dapati ada bahagian yang boleh kita permudahkan, cancelkan dan sebagainya. Kamu buat dan kamu tinggalkan, sebab limit ini kamu nampak kan ada limit kan. Limit ini dia kontrol apa? Dia kontrol nilai N, betul tak? Maknanya ini kita perlukan dekat dalam, ini perlukan dekat dalam, ini X. Bila X tak ada, kamu letak kat luar. Clear? Boleh? Oleh sebab dia ada modulus, maka X pun ada modulus lah. Macam tu. Nampak tak? Okey. Jadi sebab itu kamu dapat terms yang ini. Dapat baris ni lah. Dapat ini. So, bila dah dapat ini, tibalah masanya kita selesaikan bahagian yang kita boleh selesaikan. Yang X tu tak boleh sentuh dah. Jadi, yang perlu kita buat adalah solve the limit problem. So, kita macam biasalah. Kita akan substitutekan nilai N tu ke dalam. Kita dapat infinity over infinity. This is the improper undeterminate form. Kita apply L'Hopital dan akhirnya dapat apa? Kalau kita apply L'Hopital, kita dapat bangsa ini ada sama dengan 1. Okey? 1. So sebab itulah dia tinggal seorang-seorang kat sini. Dia dapat 1 sebenarnya. So macam tu. Nampak tak? So jadi apabila dia macam ni, maka baru kita buat setting yang seterusnya nak cari nilai R kan. So maknanya the power series is converges apabila ini berlaku. Okey? Dia converge apabila ini berlaku. Nampak tak? Kan kita pakai ratio test. Dia converge apabila less than 1. Betul tak? Bukanlah P. Ni less than 1. Kita nak pakai ini. So, jadi hasil ratio test kita, hasil kita adalah modulus X. Betul tak? Macam ni kan? So, dia akan converge jika less than 1.
Nampak? Boleh? Okay, good. So, itu maksud dia. So, beware, dekat sini, dalam contoh ini, kita dapat modulus X saja. Boleh? So, belum tentu lagi kita dapat yang cantik macam ni. Mungkin, dekat sini, bukannya modulus X. Mungkin, let's say, 2X. Kalau 2X, dia jadi macam ni, Kalau 2X, dia jadi macam ni. Kalaulah, part ini dapat 1. Ini dapat modulus 2X. So, kita buat macam mana? Kita dapat modulus 2X. Betul? Right? So, oleh sebab dia ratio test tu dia converge, maka dia less than 1. Right? So, nampak tak 2 kat dalam tu? Dalam modulus tu, boleh tak kita keluarkan? Boleh. Boleh. So, kita jadi 2 less than 1. Maka, modulus X less than 1/2. Nampak? Okay? So, jadi, kalau kita dah dapat form ini, maka yang ini adalah kita punya radius of convergence. Clear? Boleh? So, kalau kita extendkan lagi, apa takrifan modulus ini? Boleh tak modulus ini sebenarnya kita tulis dalam bentuk ini? X less than 1/2 n minus 1/2. Boleh tak macam ni? Ya, boleh. Ini adalah interval of convergence. Boleh? Ni, semua ni adalah interval of convergence. Boleh tak? Okey, R biasanya senang. Kita hanya observe daripada apa yang kita dapat. Tetapi I dekat sini, ini problem sikit. Sebab apa? Sebab kita nak melihat juga, kalau kamu tengok nilai X itu, dia sentuh tak 1/2? Dia sama tak dengan 1/2? Tak ada kan? Dia tak sama kan? Dan juga dia tak sama juga dengan negatif 1/2. So, dalam kes ini, we need to check what happen kalau X itu 1/2 dan X itu negatif 1/2. Kita nak tengok. Sebab kita kena check sebenarnya. Sebab ada setengah-setengah kes, when we check these two, ada kemungkinan jawapan akhir bagi interval itu sebenarnya ada tandaan sama dengan. Mungkin macam ni katakan. Kita tak tahu. So, petanda bagi dia sama dengan adalah when we check the X value nanti, dia akan menghasilkan converge. Contohnya, ini bila kita check, dia memberikan hasil kita converge. Converge bermaksud dia akan include the X value. Sebab itulah kita kena tulis tandaan sama dengan. Boleh? So, kalau dia diverge tak ada masalah. Kalau dia diverge, dia tak adalah tanda sama dengan. Dia cuma kalau dia converge sahaja baru kita ada tanda sama dengan. Nampak tak? So, kamu jelas sekarang R tu agak mudah, tapi I tu cerita dia panjang. Right? Okay. That is the big picture apa yang kita nak buat sebenarnya. So, jadi, kalau kita berbalik semula ke persoalan ini, kamu tengok kat sini ya. Dekat sini dah jadi okey ya. Sini dah okey. Kita dapat ini. Maka, yang ni kamu setuju ya? Dia converge, sebab itulah less than 1, cantik. Ini dah okey. Dan ini juga sebenarnya kita boleh tulis sebagai yang ini. Kan? So, jadi dalam kes yang ini, macam saya sebut tadi, apakah R? Ini adalah R. So, R kita basically adalah 1. So, kalau soalan tu tanya, find the radius of convergence, jawapannya is R equal to 1. Yang ini adalah I, iaitu interval of convergence. Tetapi kita perlu check lagi. So, what happen kalau X itu equal to 1 and what happen X tu equal to minus 1? Okay, kalau kita tengok jawapan last sekali ya. Ini fine. Ini, kalau kita tengok jawapan last sekali, tengok what happen sebenarnya. Nampak tak? Kita punya I sebenarnya ada converge. So, maksud dia daripada asalnya, asalnya kita buat macam ni kan. X tu macam ni.
1 minus 1 kan. Tapi apabila kita uji pada titik berkenaan, the end point, kita dapati last kali kita punya interval of convergence adalah ini. Maknanya kamu dah boleh agak dah, when x equal to 1, kita buat akan memberikan hasil converge dekat this particular part. Boleh? Dan kalau kita uji dekat sini, dia akan memberikan hasil diverge. Nampak? Okey. Kita buat satu-satu So, mana lagi? Dalam hal ini, radial convergence adalah 1. Ini okey lah. Kan? Ini kita setuju sebab dia based on that sini. Ya? Yeah? Okey, lepas tu, ini kita kena check ni. X sama dengan 1, dengan X sama negatif 1 dan X sama 1, kena masukkan. Masukkan ke mana ni? Masukkan ke sini ya. Masukkan, mana? Tadi kita ada apa tadi? Kita ada X sama dengan 1 dan juga X sama dengan negatif 1 kan? Ini kamu kena masukkan ke dalam original punya series. Ini adalah yang asal kan? Kena buat satu-satu. When X sama dengan 1, masukkan ke sini. Okey. Ambil semua ni ya. Dengan series-series kali ambil. Lepas tu satu lagi, untuk X minus 1, ambil ini, substitute ke sini. Boleh? Jangan salah masuk. Sebab ada pelajar, dia tak masukkan X. Dia masukkan ke dalam N. Contoh, katakan X sama dengan 1, dia tahu yang ini. Tapi tahu dia masuk mana? Dia masuk pergi sini, dia masuk pergi sini, dia masuk pergi sini. Habis. Ya, ini adalah X kan? Masukkan ke dalam X sahaja. Boleh? Kita tengok apa yang berlaku nanti ya. Okay, now kita masuk satu-satu. Sekarang nampak? Apabila kita masukkan kat sini, nampak tak? Saya ambil the whole bunch of the series, copy and paste kat sini, saya masukkan X itu dekat sini. Jadi lepas ini, dekat sini kamu kena susun-susun sikit tau. Ini kamu tengok kena pandai-pandai susun dekat sini. Yang ini ya. So dia nak shifting daripada this part kepada this part ni, kadang-kadang dia tricky sikit. Kamu kena tengok. Right? Tengok last kali bila kita main-main kat sini, kita dapat minus 1 je sebenarnya. Okay? Careful kat sini. Ini saya combinekan ni dua ni sebenarnya. Saya combinekan ini dengan yang ini. Kan? Combinekan dua ni, kamu tengoklah. Dapat ni semua ni. Jadi last kali cuba kamu tengok apa yang terhasil. X ni dah hilang, betul tak? Nampak tak X dah hilang sekarang ni? Sebab pasal kita dah gantikan X tu sama dengan negatif 1 kan? Yang tinggal apa? Yang tinggal adalah summation bagi bentuk ini. So dari sini kita pilihlah test yang sesuai. Kan kita dah belajar banyak-banyak test tu kan? TOD lah, geometrik lah, P-test lah. Kamu pilihlah test yang sesuai untuk kita justifikan converge ke diverge. Nampak? So daripada sini kamu dah nampak dah, dia adalah harmonic series yang sentiasa diverge. Nampak tak? Ini dia adalah diverge. Kalau diverge, boleh tak kita masukkan tanda sama dengan? Tak boleh. Okey? Tak boleh. So jadi itu satu. Ini diverge lah ya. So apabila X sama dengan 1, ini masukkan ke dalam, cara dia samalah. Yang sama, hati-hati kita nak manipulate index dia So jadi akhirnya kita dapat bentuk yang ini. Kamu nampak yang ini, jangan pula kamu guna harmonik. Tak sesuai tu kau pakai harmonic test. Kena pakai root test. Ingat tak root test? Kita baru belajar sebelum ni kan? Root test. Kamu apply root test. So saya takkan explain lah pasal root test tu apa. Kamu check semua root test. Bila kamu apply root test, dia adalah
converge. Nampak tak? Bila kita plug in X sama dengan 1, dia adalah converge. Maksud dia pada X sama dengan 1 tu kena ada tanda sama dengan. Tadi tak ada, yang ini ada. Sebab itulah kesimpulan dia, nampak? Kita dapat ini. Ataupun kalau kamu nak tulis macam ni pun boleh. Minus 1, ini open bracket, 1 close bracket. Makna dia sama. Okay? So, inilah I. So, jadi kamu nampak kan R tu senang je. Tapi I tu susah. Sebab kita kena check the end point. Sebelah kiri, belah kanan. Semacam tu. Boleh nak? So, ini adalah penjelasan macam mana kita nak jawab soalan 37. 38 pun sama juga. 38 sama 39 sama, tak silap saya. Ya, so kita tengoklah 38 macam mana. Okey, 38 sama juga. Soalan dia sama, function dia lain. Kamu tengok, kita apply ratio test dulu. Kan? Ini cuma kena berhati-hati. Ini memang kena berhati-hati buat yang ini. So saya tunjukkan solution dia. Kamu please have a look this one. Right? Dan kita hanya kekalkan yang bahagian dalam ni. Sebab macam saya sebut tadi tu kan, yang X tu kamu keluarkan. Yang X tu kamu keluarkan. Yang tinggal yang bahagian limit ini yang N sahaja. Sebab limit tu dia akan kontrolkan N sahaja. So kamu akan substitute the N value kat sini. See what happen. Kalau dapat infinity over infinity, apply the L'Hopital macam biasa. Tapi what I'm worried is this part. So take care kat sini. Tengok betul-betul. Ni sangat penting. So in short, hasil akhir kita apabila kita finish applying the ratio test, kita dapat ini. Okey, ini yang kita nak sebenarnya. Bila kita dapat ini, maka macam biasa inilah dia. Okey. R sama dengan 1 ni kamu faham kan? Ni faham kan? Datang daripada sini sini. So daripada R ini juga, daripada sini juga kita dapat I. Ini temporary lah I kita ni. Sebab kita kena check the end point. What happen apabila X sama dengan 1? What happen apabila X sama dengan negatif 1? Kena check. Ini kena check ni. Jadi ini saya tunjukkan satu persatu. Kamu tengok ini tengok ini. Careful dekat sini. Careful dekat sini. Lepas tu sampai sini baru kita guna alternating test. Kenapa kita guna alternating test? Sebab ada tandaan dekat sini. Boleh? So biasanya dalam kes-kes macam ni kita guna kan kita ada dua option tu tak? Sama ada kita guna absolute ataupun kita guna alternating kan? Kebiasaannya dalam power series ini kita akan pilih alternating instead of absolute test. Okay? Kita akan guna alternating test. Kita pun cubalah. Alternating test kata apa? Alternating test kata, mana pergi? Alternating test, satu adalah nak tentukan decrease, limit dia kosong. Itu je. So kita pun cuba kat sini. Okey, dia decrease cantik kat situ. Lepas tu dia kosong tak? Ya, dia kosong. Kalau dua-dua ini okey, ini okey, maksud dia adalah converge. Nampak? Bila converge, dia termasuklah negatif 1 tu. Nampak? Okey, yang ini pun sama juga. Masukkan X sama dengan 1. Jadi kamu lihat, kita apply alternating test macam biasa. Maksudnya kena buat 2 kali lah. Ya, buat 2 kali sebab ada yang ini. Dia masih ada yang ini. So sama macam soalan tadi tu. So mana dia converge juga. So jadi maknanya X sama dengan negatif 1 dan X sama dengan 1, dua-dua tu converge. Kalau dua-dua converge, maksud dia kamu nampak? Nampak kat sini? Dia termasuk. Ataupun kamu nak buat macam ni pun tak ada masalah. Ini I. Okay? So, itu adalah kesimpulan bagi soalan nombor 38. Boleh tak? Okey, nombor 39. Kamu tengok, ini kita dapat hasil R yang lain. Macam tu, Kamu tengok ni saya just explain laju,
kita guna ratio test as it is. Here we go. Ini kamu check. Jawab hasil kita dapat kosong. Nampak tak? Okey, hasil ratio test kita dapat kosong. Tadi saya sebut apa? Kalau hasil dapat kosong, ni dapat kosong, maka automatically R kita adalah infinity dan I kita adalah ini. Straight away kita declare macam tu je. Boleh? So sebab itulah kat sini ini dan juga ini. Nampak tak? Tidak ada sebarang pengiraan yang panjang. Sebab kita dapat hasil dia kosong kat sini kan. Solution dia kosong. So, ini yang kamu kena berhati-hati. Ini adalah nombor soalan nombor 39. Nombor 40, kita jumpa contoh yang lain. Tapi kali ini, apply ratio test macam biasa. Ini, be careful, please have a look. Tapi kita dapat infinity. Kan ada 3 case? Kan kita ada 3 case kan? So, saya telah pun menunjukkan kepada kamu ketiga-tiga case tersebut. Solution ada jawapan. Solution sama dengan kosong. Solution sama dengan infinity. Nampak? So, kalau infinity, ini infinity, maka R dia kosong, I dia adalah X sama dengan kosong. Ataupun at that point. Macam tu. Itu penulisan je lah. Right? Ini dan juga ini. Nampak? Okey. So, yang itulah. So itu adalah berkenaan dengan power series. Boleh ya? Untuk soalan 41 dan 42, dia tidak melibatkan power series. Kita lihat sekejap. 2 lagi soalan. So, determine whether the following series converge or diverge. Dia tak dia nampak yang ini. Nampak kan? Kita nak guna yang ini je lah. So, cuma kena berhati-hati. Sebenarnya, series ini, kamu tengok sini, ada note ini, dia mengandungi nilai-nilai positif dan negatif sebenarnya. Okey. So, jadi, kita tak boleh buat dia seperti biasa. Contoh ni kan, kita pernah jumpa contoh ni kan, betul tak? So, maknanya kalau kita nak buat terus kita mungkin kalau tanpa kita sedari, mungkin kita akan cuba kita mungkin akan cuba comparison test kan. So jadi kalau comparison test tu mungkin tak berapa accurate sebab originally soalan ini mengandungi nilai positif dan juga nilai negatif. Sebab itulah yang melibatkan trigo ni hati-hati. Sin, cos, kena tengok-tengok dulu sebenarnya. Silap-silap memang kita kena guna sama ada alternating ataupun absolute. Nampak? So jadi kena hati-hatilah. So jadi contohnya ni lah. Kalau kamu letak, sebab N dia start 1 sampai sebesar nombor kat sini. So kalau sebagai contoh kita letak cos 10 memanglah positif. Tapi kalau cos 100 dah negatif. So nampak kan? So jadi dia ada positif dan negatif. So jadi ada notation kat sini. Ini menunjukkan mungkin alternating test sesuai digunakan. Akan tetapi mungkin ada baiknya kita cuba dulu absolute test. Kerana mungkin akan berlaku conditionally convergent. Ya, so ini terpulang kepada kamu lah. So yang penting kita akan try alternating dan juga kita akan cuba alternating ataupun absolute. Okey? So jadi terpulang kepada kamu nak pakai mana satu. Alternating dulu pun boleh, absolute pun boleh. Cumanya sebab ada perkataan kat sini kan. Sebab soalan ini dia tanya apa? Dia cuma tanya converge ataupun diverge. Then should be okay lah. Dia tak ada isu lah tentang conditionally convergent tu. Sebab kalau kita sebut conditionally convergent, kita pakai alternating, jawapannya lain, absolute jawapannya lain. Maka dia adalah conditionally convergent. Contohnya kalau alternating dapat converge, absolute pakai diverge, maka dia adalah conditionally converge. Macam itulah. So itu pun kepada kita lah. Kita nak guna yang mana satu. Depends pada soalan tu.
So ini adalah beberapa notation lah ya. Ni saya dah sebut tadi ya. So absolute alternating, kalau dia converge, maka dia converge, and eventually dia adalah absolute converge. Okay. So kalau dia diverge, alternating diverge, dia diverge. Masalah dia kalau absolute to diverge, alternating converge, maka baru dia akan trigger conditionally converge. Okay. So now katakan kita cuba absolute ya. Absolute tu kata apa? Absolute tu dia kata, cuba tengok patah balik. Absolute, pilih terms mana tadi? Absolute kata pilih positive term and choose any suitable test except alternating. Kita pun ambil lah positive term dia. Nampak tak? Positive part kita ambil ini je. Lepas tu test yang sesuai, kita nak guna comparison test. So kita boleh pakai yang itu. Okay. So jadi dekat sini bila masuk comparison test, kita boleh guna this part, kita pakai p-test. Senang je kan? P-test ni memang sah-sah kita akan dapat converge lah. Converge. So dengan menggunakan direct comparison theorem, oleh sebab ini converge, maka yang ini pun automatically akan converge. Nampak kan? So jadi itu cara dia. Maka the given series is actually absolute converge lah. Therefore it is also converge. Boleh? So kalau nak menjawab soalan ini, dia tanya converge ke diverge, jawapannya adalah converge. Itu je. Ya, so tak perlulah sebut yang ini. Ini tambahan saya je. Nampak ya? Sebab saya nak kamu boleh hubung kaitkan di antara term-term yang kita nak gunakan. Bila kita boleh sebut absolute, bila converge, bila diverge, bila conditionally. What is alternating in relation dengan absolute test kan? So benda-benda macam tu is very important. So apa ni? Ini saya sebut tadi ya. Anda tidak perlu menguji menggunakan alternating kerana anda telah start dengan absolute. Betul lah kan? So jadi sebab hasil kita adalah converge kan, bila kita guna bila kita guna ini tadi kan, kita dapat converge kan. This is a very strong statement tau. So sehingga kita tak payah pakai alternating untuk check dia converge lagi. So dia memang akan converge. So tak payah buat dah. Right? So itu adalah soalan nombor 41 dan 42 yang terakhir sekali. Ini dia tanya, test the following series for absolute convergence. Nampak tak? So ingat balik, absolute convergence tu apa nak buat? Take the positive part, lepas tu choose test yang bersesuaian. Ambil ini aja, lepas tu pilih test. So macam ni lah. Positive part, ambil ini. Test yang kita gunakan, ratio test. Kan? Pakai ratio test. Ataupun any test yang kamu rasa kamu nak pakai lah. So, bila kamu implement di ratio test, saya lalukan je jawapan ni. Yang ni. Ni kamu tengok lah ya. Apply the ratio test. Nampak tak? Ada alternatif lah kat sini. Ataupun kalau kamu guna ratio test, kamu akan apply LP berapa kali? 1, 2, 3 kali. Sampai dapat jawapan. Baik ini, baik yang ini, jawapannya adalah 1/3. Nampak tak? Sama je. Please have a look this part. So, maknanya ratio test dapat 1/3. Ratio test dapat 1/3. Okay. P kita dapat 1/3. Right? 1/3 kat mana? Dekat sini. Betul tak? Less than 1. Maka dia adalah converge. Itu yang kita nak. So dengan menggunakan ratio test, dia adalah converge. Boleh? Settle ya? So jadi dia converge. Hence the given series is absolutely converge. Boleh? Sebab kita start dengan absolute convergence kan. So kita pakai kita pakai absolute test. Absolute test pula dapat converge. Kan kita dah sebut tadi, kalau absolute test dapat converge,
meaning that dia juga adalah absolute convergence. So dengan kata lain, soalan ini tak payahlah pakai alternating, sebab dia dah sasar dia akan converge punya. Okay. Oh, ada lagi. Oh, last question guys. 43. Test the convergence of the series ini. So jadi dekat sini kita nak pakai apa? So kamu perhatikan dekat sini, perhatikan semua soalan ini, semua soalan pula. Semua term yang ada adalah positif. Saya cuma kuatir macam ni. Saya akan tulis juga. Sebab kita tak nak kalau semua term tu adalah positif, tak ada yang negatif, positif. Saya tak nak nanti kamu guna alternating dan juga absolute. Nanti dia tak kena. So, jadi kita kena faham, bila kita guna alternating, bila kita guna absolute, apabila kita dapat tahu dalam term tersebut ada positif, negatif. Tetapi dalam kat sini memang tak ada positif, negatif. Maka no point kita nak start off menyatakan saya nak guna alternating, saya nak guna absolute. No point. Straight away kamu pilih saja test yang kamu rasa sesuai. Kan ada banyak test kan? Pilih saja TOD, geometri, dan sampai habis lah. Kecuali alternating dan juga absolute. Boleh? Dalam hal ini, ratio test adalah yang bersesuaian. Nampak? So, jawapannya adalah converge so, kamu tengoklah kita buat satu tau. Ini dengan ini. Ini kita punya ratio test kita. Nampak? Dia tak ada X. Dia semua N aja. Dia bukan power series Power series ada X, ada N. Ini bukan power series. N sahaja. Jadi cuma soalan ini agak panjang sikit sebab tiba-tiba tahu tak sebab apa? Ini kita nak selesaikan yang ini tiba-tiba. Nampak tak? Bila kita buat ratio, ini kita selesaikan, betul tak? Sampai satu peringkat kita dah permudahkan semua. Sebab kita kena, sebab dia ada factorial Bila factorial kamu kena hati-hati. Dia ada factorial kat sini. Factorial. So kena matikan factorial tu. So kena pandai-pandai kita kembangkan sehingga kita boleh cancelkan factorial, dan akhirnya kita sampai ke peringkat ini. Dekat sini kamu nak buat apa? Kena ingat balik. Now kita berada the limit problem. So dia how to solve the limit. Nampak tak? So dekat sini kamu kena guna yang masih the L'Hopital. Ingat? Nampak tak? Dia adalah L'Hopital. Clear? Ni saya tunjukkan ni. L'Hopital. Ini kamu tunjukkan. Sekejap. Nampak tak? Sini. Ni semua kamu kena tunjukkan ni. Okey? So, last kali. Ini kamu boleh tengok. Last kali rupanya kita dapat eksponen. Betul? So, eksponen. Inilah jawapan kita untuk yang limit tadi tu. Boleh nah? So jadi itulah dia macam mana kita nak dapatkan jawapan dia. Boleh? So jadi maknanya by using the ratio, ni P kita dapat eksponen tu berapa? 2.7 something kan? 2.72 macam ni kan? So put 2.72, tengok balik. P sama dengan 2.72. Betul kan? Eksponen. Betul tak? Eksponen. Ya. Lebih besar dari 1. Oh. Maka ini adalah diverge. Betul kan? Dia lebih besar dari 1. Jadi oleh sebab itu jawapan akhir kita adalah diverge. Okey, ini dah salah. Adalah diverge. Boleh? Okey. Boleh So itulah cara macam mana kita nak buat. Okay guys, so sampai situ dulu teaching video kita untuk kali ini. Thanks for watching.